Usrah kita pada malam ini dengan umul kitab Al-Fatihah. Amin. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana kita masih lagi diberikan ruang dan peluang pada saat ini. Kita masih lagi diberikan nafas, masih lagi diberikan nyawa untuk menjalani kehidupan seharian kita, dan tidak lupa juga atas dasar rahimnya Allah, kasih sayangnya Allah, kita masih lagi berada di landasan iman dan Islam ini. Antara bentuk nikmat yang patut kita setiap hari, setiap masa perlu syukuri. Alhamdulillah. Baik, jadi insyaAllah seperti biasa, setiap hari Ahad malam Isnin kita bertemu lagi daripada kluster sains dan pembangunan mapan Nadwah Ilmuwan Abim, Usrah Ilmuwan yang ke-89. Alhamdulillah kita capai yang kali ke-89 pada malam ini. InsyaAllah pada malam ini kita akan membincangkan satu topik yang sangat signifikan dan sangat sinonim dengan kita sebagai seorang umat Islam. Lebih-lebih lagi kita sudah menghampiri kepada tarikhnya, iaitu berkenaan dengan hijrah, yang mana kita akan menyambut ataupun kita akan memasuki tahun hijrah yang baru. Tahun inilah tahun 1443 Hijrah, yang mana nanti pada hari Jumaat pada waktu maghrib kita akan masuk 1 Muharram 144 Hijrah, tahun hijrah yang baru. Alhamdulillah. Jadi insyaAllah pada malam ini kita akan membicarakan tentang sains hijrah, memahami perubahan hakiki. Kita seperti mana yang kita tahu, hijrah sudah pun syariat hijrah, iaitu perpindahan daripada Mekah ke Madinah itu sendiri sudah pun dimansuhkan. Tetapi syariat hijrah kepada kita sebagai manusia ni, apa yang perlu kita fahami hijrahnya tuan? Sebab syariat hijrah itu sendiri tidak dimansuhkan dari sudut fizikal, tapi perlu dilaksanakan dari sudut maknawi ataupun dari sudut penghayatan maksud hijrah itu sendirilah. Jadi insyaAllah pada malam ini kita akan mendengar kupasan pembentangan daripada pengerusi Kluster Sains dan Pembangunan Mampan Nadwah Ilmuwan Abim, Datuk Profesor Dr. Kamarul Azizi Ibrahim. Jadi insyaAllah tanpa melengahkan masa lagi, saya mempersilakan Datuk Profesor untuk membentangkan tajuk kita pada malam ini. Terima kasih Saudara Hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada malam ini kita akan membincangkan satu topik yang setiap tahun kita telah berulang, dan setiap tahun kita akan mengalaminya, iaitu tahun baru. Tahun baru bagi kita umat Islam, tahun baru kita ialah tahun hijrah. Dan pada malam ini insya-Allah saya akan berkongsi mengenai satu perkara yang kita lakukan setiap hijrah, iaitu cuba untuk mempunyai azam yang baru. Kerana hijrah ini adalah pada waktu yang di mana kita muhasabah diri kita dan ingin melihat apa yang kita telah lakukan pada tahun-tahun sebelumnya, dan kita cuba memperbaiki apakah perkara-perkara yang tidak baik ataupun perkara-perkara yang buruk yang telah berlaku, supaya kita tidak melakukan perkara yang sama pada tahun-tahun yang akan datang. Memang itu tanggungjawab kita sebagai seorang Muslim, sebagai orang yang beriman. Kita adalah sentiasa berubah untuk kebaikan, dan perubahan ini dilakukan walaupun tak semestilah pada permulaan hijrah dalam 1 Muharram, tetapi kita digalakkan untuk melakukan perkara tersebut. So perubahan itu akan datang. Kalau kita sendiri pun tidak berniat ataupun cuba memikirkan mengenai perubahan tersebut ataupun melakukan sesuatu, diri kita pun juga telah berubah. Apa yang nikmat-nikmat yang Allah berikan itu akan berumur, bertukar umur. Bagi setiap tarikh lahir kita yang baru, berarti kita akan semakin dekat kepada
tempat asal kita. Kita semua ini berasal daripada syurga, ya, dan telah dikeluarkan daripada syurga, dan kini kita berada di dunia dan kita akan kembali balik, ya. Adakah kita akan kembali balik ke tempat asal kita, iaitu syurga, ataupun kita akan kembali balik, ya, ke satu tempat yang semua orang kita tak nak, iaitu ke neraka, ya, ke neraka. Jadi hari ini kita akan cuba mengupas satu topik yang jarang kita kupas, ya. Selalunya kita kupas mengenai perubahan, ya, tetapi kita tidak mengupas dari segi mengapa perubahan yang kita selalu idam-idamkan itu tidak berlaku, dan selalunya apa yang kita idam itu tidak berlaku. Apa puncanya? Itu yang topik yang kita akan lihat pada hari ini, pada malam ini, insya-Allah. So hijrah, ya. Hijrah telah disebut oleh Allah dalam berfirman Allah dalam surah Al-Anfal ayat 74. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah walladzina awaw wa nasaru ulaika humul mu'minuna haqqan lahum maghfiratun wa rizqun karim. Dan orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah, dan orang-orang yang memberi tempat kediaman, memberi pertolongan kepada orang-orang muhajirin ini, iaitu orang yang berhijrah itu kita panggil dia orang yang muhajirin, dan mereka itulah orang yang benar-benar beriman. Mereka memperolehi ampunan dan rezeki nikmat yang mulia. So, bagai mengingati kita, ya, bagaimana Rasulullah berhijrah, ya, daripada Mekah ke Madinah. Awal Muharram atau selalunya kita namakan sebagai Ma'al Hijrah merupakan hari yang penting bagi umat Islam, kerana dia mengingatkan kita kepada peristiwa tersebut. Peristiwa di mana dalam sejarah Islam, ya, penghijrahan Nabi Muhammad SAW dari kota Mekah ke kota Madinah mengikut tahun Masihinya ialah pada tahun 622. Tetapi mengikut fakta hijrah itu sendiri, ya, yang sebenarnya hijrah berlaku pada bulan Rabiul Awal, ya, yang sebenarnya kalau mengikut tarikh dia. Bulan Muharram dipilih sebagai permulaan tahun baru Islam oleh Khalifah kedua, iaitu Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Malam peristiwa hijrah tersebut, rumah Rasulullah SAW telah dikepung oleh orang pembesar Quraisy bertujuan untuk membunuh baginda. Jadi Rasulullah berhijrah bersama-sama dengan Abu Bakar As-Siddiq, dan penunjuk jalannya ialah Abdullah bin Uraikah. Dan perjalanan hijrah tersebut dari Mekah ke Madinah adalah dengan menaiki unta. Jadi Rasulullah sendiri pun ketika berhijrah, ya, dia menggunakan unta. So sekarang ni kita dapati ramai orang yang menggunakan cara-cara yang ganjil-ganjil pun. Tak apalah kalau digunakan jet ke ataupun roket. Tapi ada yang menggunakan, dia boleh berjalan tanpa alat-alat yang telah disediakan oleh Allah. Heran jugalah kalau Rasulullah pun disuruh naik unta. Oh, ni kan pula kita, ya, tentulah kena menggunakan alat-alat yang Allah telah sediakan. Jadi itu dia timeline dia, iaitu pada 28 Safar Nabi Muhammad SAW keluar dari rumah baginda dan bermalam di Gua Thur bersama Abu Bakar Siddiq. Dan lepas tu pada 1 Rabiul Awal baginda keluar dari Gua Thur menuju ke Yathrib, Madinah, dan pada 8 Rabiul Awal baginda tiba di Quba dan mengasaskan Masjid Quba, dan 12 Rabiul Awal itu baginda tiba di Madinah itu sendiri, iaitu Yathrib, ya, Yathrib nama asal, ya, Madinah. Ada 5 hawan penting, ya. Saya cuma just nak ingat kepada kita bahawa dalam hijrah ni, ya, jadi elok juga kita tahu, ya, cerita mengenai haiwan ni, ya. Haiwan tu penting, ya.
Pertama ialah labah-labah, ya. Allah telah memerintahkan labah-labah membuat sarang sutera, ya, di pintu masuk Gua Thur, ya. Rasulullah berada di dalam Gua Thur, maka Allah minta kepada labah-labah supaya membinanya. Perhatikan, ya, even Rasulullah sendiri pun perlu mendapat bantuan daripada Allah, dan bantuan itu diberikan oleh Allah dalam bentuk labah-labah. Dan di dalam gua tersebut, ya, Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar radhiyallahu anhu duduk di dalamnya. Jadi mengapa yang perlu labah-labah ni membina sarang dia dekat muka gua tersebut? Ya, tujuannya ialah untuk melirukan kaum musyrikin Quraisy. Kerana dari segi logik akal, ya, tidak logik ada orang dalam gua jika sarang labah-labah tidak rosak. Jadi kita lihat, ya, bagaimana Rasulullah sendiri, ya, seorang Nabi, seorang yang dikasih oleh Allah pun, ya, menyediakan satu strategi, ya, dalam memastikan, ya, keselamatan dia adalah terjaga. Jadi ini adalah satu pelajaran bagi kita, ya, sebagai manusia biasa, ya, untuk juga memikirkan, ya, jalan bagaimana untuk menjaga diri kita, ya. Kita tidak boleh berserah saja kepada Allah, tapi kita kena, ya, memikirkan caranya. Jadi salah satu caranya di sini ialah labah-labah. Dia membina sarang, ya, di luar pintu gua. Okey. Jadi tambah kita ni sebagai ahli sains, ya, perlu memikirkan perkara ini. Ini satu perkara yang agak unik, ya, dan penting untuk kita. Yang kedua ialah burung merpati, ya. Allah memerintahkan 2 ekor burung merpati betina supaya bertelur dan diam dan mengeram telurnya di hadapan pintu gua. Ya, apabila Rasulullah SAW dan Abu Bakar masuk, ya, ke dalam gua, 2 perkara dibuatkan oleh Allah, iaitu dibubuhkan labah-labah dan disuruh pula burung merpati untuk bertelur dan diam, ya, mengeram telurnya di hadapan pintu. Ini lagi sekali menunjukkan, ya, bahawa usaha perlu dilakukan, ya. Kita tidak boleh berserah bulat-bulat kepada Allah, ya, tanpa usaha. Ini adalah Rasulullah, ya. Kita kena ingat, kekasih Allah pun Allah buat seperti ini. Jadi dia mengajar kepada kita bahawa kalaulah kita ingin mendapat kejayaan, ingin menjaga diri kita dan menyelamatkan diri kita daripada serangan, ya, sama ada daripada musuh ataupun siapa juga, ya, maka kita kena melakukan beberapa perkara dahulu, ya, sebelum kita bertawakal kepada Allah. So dalam hal ini Allah bukan saja dia meminta, dia menyuruh labah-labah, ya, membina sarang di muka gua tersebut, tetapi juga dia memerintahkan burung merpati, ya, supaya duduk di depan gua tersebut. Ini pun lagi satu jelas menunjukkan bahawa kalaulah Allah hendak, ya, orang yang datang dekat kubur, dekat gua tersebut terus je mati, ya, boleh dibunuh begitu saja oleh Allah. Tapi Allah tak lakukan. Mengapa? Kerana dia nak mengajar kepada kita, ya, bahawa kita perlu berusaha, memikirkan dan melaksanakan apa sesuatu perkara dahulu, kemudian barulah kita bertawakal kepada Allah. Inilah dia perkara-perkara yang kita dapat belajar, ya, daripada hijrah Rasulullah itu. Dan apa lagi binatang yang digunakan? Iaitu unta. 100 unta telah ditawarkan oleh pemimpin musyrik Mekah, ya, kepada siapa yang berjaya menjejak Nabi Muhammad SAW. Tengok, ya, bagaimana orang yang tidak suka kepada Islam, ya, mereka sanggup untuk berkorban 100 ekor unta hanya untuk memastikan, ya, bahawa ataupun dalam kes ini itu menjejak, iaitu dapat mengikuti di mana Nabi Muhammad SAW. Mengapa kita sendiri tak sanggup? Mengapa kita tak sanggup mengorbankan wang kita? Kalaulah kita tak ada wang, maka kita berkorban masa kita. Dan kalaulah kita tak ada masa, maka kita korbankan apa yang ada. Ya, itulah dia. Lagi satu, pelajaran yang kita boleh dapat daripada hijrah. Apa sahaja pun, ya, kita janganlah mementingkan diri sendiri kita, ya. Dalam hal ini, ya, ini orang kafir, ya, orang kafir yang kita tahu yang mereka akan masuk ke dalam neraka, and yet mereka sanggup, ya, korban 100 ekor unta hanya untuk menjejaki Nabi Muhammad SAW. Dan
Antara binatang lagi yang digunakan ialah kuda. Antara yang mengejar tawaran 100 ekor unta ialah seorang lelaki yang bernama Suraqah yang berjaya menjejak Nabi Muhammad SAW. Namun Allah menjadikan kaki kuda Suraqah terbenam dalam pasir sehingga tidak dapat melepaskan diri. Suraqah berjanji melepaskan Nabi Muhammad SAW. Lalu Nabi mendoakan dia dan kudanya dilepaskan dari benaman pasir. Jadi tengok ya. Kalau Allah nak buat, dia boleh buat. Ya, walaupun Suraqah menggunakan kuda yang tangkas dan dia boleh mengejar Rasulullah dan dia ingat dia dah dapat Rasulullah, tetapi dia lupa ya bahawa yang menjaga Rasulullah SAW ialah Allah, Tuhan semesta alam yang boleh melakukan apa yang dia nak. Ya, dalam hal ini dia membuat satu perkara yang agak mudah. Allah membuat satu perkara yang amat mudah. Dia tenggelamkan saja kaki kuda tersebut sehingga dia tidak boleh bergerak lagi dah. Jadi Suraqah berada di atas kuda, tak ada maknanya kuda yang tangkas tadi yang dapat mengejar Rasulullah tidak boleh pergi ke mana-mana kerana Allah telah menetapkan bahawa dia tak boleh pergi ke mana-mana. Inilah kuasa Allah yang ditunjukkan kepada kita ya bahawa jangan kita ingat ya kita telah ataupun bagi sesiapa yang menentang Allah dan Rasulnya dan juga orang-orang yang cuba yang meletakkan Islam sebagai syariat di muka bumi ini, bahawa mereka akan terlepas ataupun mereka dapat mengejar orang Islam. Ya, tidak. Kalau Allah nak memberhentikan, dia boleh memberhentikan sesiapa juga. Ya, sebagaimana kuda Suraqah ini ya diberhentikan oleh Allah. Dan kambing. Mujizat Nabi Muhammad SAW ialah kepada kambing uzur, kepunyaan Ummu Ma'bad yang sudah beruzur dan sakit, tiba-tiba mampu mengeluarkan susu kambing yang sangat banyak. Ummu Ma'bad ialah seorang wanita budiman yang biasa memberi makan dan minum kepada para pedagang yang melalui kemahnya di daerah Wadi. Jadi kita lihat ya, kalau Allah nak tolong, dia boleh tolong. Walaupun ya kambing tersebut ya kita dapati adalah kambing yang uzur, yang dari segi logik kita kata dia tidak akan dapat mengeluarkan susu. Tetapi apabila mujizat Rasulullah, maka dia keluarkan susu yang banyak sehingga semua orang boleh menikmati ya susu tersebut. Dan inilah dia kelebihan Rasulullah. Ya Allah membantunya dengan cara yang biasa kita expect daripada seorang manusia, tetapi juga selain daripada itu Allah membantu dia dengan mujizatnya. Nah, jadi perlu kita ingatkan ya bahawa ada 5 binatang, ya 5 haiwan yang Allah gunakan ya dalam membantu ya Rasulullah berhijrah ya daripada Mekah ke Madinah, iaitu labah-labah, burung merpati, unta, kuda dan kambing. Okey. Jadi bila kita tengok binatang nanti hendaklah kita beringat-ingat ya bahawa ini adalah senjata-senjata Allah yang sentiasa ada dan dia akan membantu kita kalaulah kita membantu menegakkan syariat Allah. Selain daripada itu ya, mukjizat lain ya, ialah ketika Rasulullah berniat jahat ya, ketika Quraisy berniat jahat dan berkomplot untuk membunuh Rasulullah, lalu mereka menghantar 11 orang pahlawan gagah perkasa untuk mengepung rumah baginda. Dan Allah memerintahkan kepada Rasulullah SAW mengambil debu yang berdekatan dengan baginda dan ditebarkan kepada mereka sambil membaca ayat ini ya. Kita sebagai orang Melayu memang ya, ayat ini selalu kita hafal, iaitu a'udzubillahi minasyaitanirrajim wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim sadda fa'aghshaynahum fahum la yubsirun. Itu dari surah Yasin ayat 9. Dan kami jadikan di hadapan mereka sekatan dan di belakang mereka juga sekatan dan kami tutup mata mereka sehingga mereka tidak dapat melihat. Jadi ramai kawan-kawan kita dan siapa yang tak menghafal lagi, lu hafal lah ya, kerana ni dilakukan Rasulullah dan kita berdoa moga-moga Allah juga memberikan kita perkara yang sama ya, syafaat yang sama, iaitu hanya dengan mengambil debu ya daripada tanah dan kita boleh lemparkan kepada musuh-musuh Allah dan kita baca
ayat ini daripada surah Yasin ayat 9 ini. Saya rasa ramai yang dah hafal dan saya harap terus hafal ayat ini, dan bila perlu maka kita boleh menggunakan ayat ini untuk menyelamatkan diri kita. Ya, kerana again yang saya katakan, Allah menerima doa kita, tetapi sebelum kita berdoa kita kena melakukan usaha. Jadi usaha itu penting, ya, menjadi sebab mengapa, ya, Allah membantu kita. Selepas Rasulullah selesai berdoa dengan izin Allah, maka mata kaum Quraisy menjadi gelap dan diserang mengantuk yang amat sangat sehingga terlepas pedang, ya, di tangan. Jadi ketika itulah Rasulullah dan Abu Bakar As-Siddiq melalui kaum musyrikin Quraisy tersebut, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang dapat melihat baginda dengan mata kasar, ya, kerana ini adalah mukjizat yang Allah berikan. Dia atas pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala kemudian meninggalkan rumah baginda Rasulullah, meninggalkan tanpa sebarang halangan, ya, bersama Abu Bakar As-Siddiq. Ya. Tengok, ini adalah juga satu mukjizat, ya, ketika berlakunya hijrah. Hijrah, ya. Perubahan diri juga adalah hijrah, ya. Tadi kita bercakap mengenai hijrah Rasulullah pergi daripada Mekah ke Madinah, dan perlu kita ingatkan, ya, walaupun ada yang mengatakan hijrah iaitu berpindah dari satu tempat ke tempat lain tu telah dimansuhkan, ya, tetapi apa yang ada kadang memang perlu kita pindah, ya. Jadi perubahan diri menjadi lebih baik merupakan satu penjerahan yang sangat dituntut dalam Islam, di mana dahulunya seorang itu mempunyai sifat mazmumah, iaitu sifat yang keji, mampu berubah daripada sifat mahmudah, ya. Jadi dia akan mengubahkan daripada mazmumah kepada mahmudah. Sama ada dia perlu berpindah secara fizikal, itu bergantung kepada dia. Ada setengah orang, dia boleh duduk dalam tempat yang tertentu dan tidak pergi ke mana-mana, tetapi dia mengubahkan, ya, daripada sifat mazmumah yang dilakukan kepada sifat mahmudah yang dia perubahan tersebut. Okey. Oleh itu, marilah kita sama-sama menjadi permulaan tahun baru ni, ya, kerana awal Muharram akan berlaku pada selepas maghrib hari Jumaat ini. Marilah kita membuat perubahan ni, dan kita tolakkan dan meningkatkan azam kita supaya kita melakukan perubahan dari perbuatan baik dan diharapkan oleh Allah tersebut. Marilah kita menjambut Muharram dengan berpuasa sunat, ya, pada hari ke-10 dalam bulan Muharram yang disebut sebagai hari Ashura, ya, bagi meraih ganjaran dan keberkatan daripada Allah secara berterusan. Semoga ketibaan tahun baru ini memberi 1000 nikmat dan keberkatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, di samping dapat melatih diri untuk menjadi insan yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya. Mudah-mudahan penjarahan dan ibadah yang kita lakukan mendapat redha Allah Subhanahu Wa Taala, serta menjadikan kita hamba yang sentiasa bersyukur nikmat yang diberikannya, insya-Allah. Sifat mahmudah dan sifat mazmumah. Ya, sifat itu seperti contohnya ialah kita, ya Allah, abdikan hati kita. Kita minta supaya Allah mengabdikan hati kita ini dengan sifat mahmudah. Ya, ini adalah sifatnya, ada 10 yang boleh kita lakukan. Dan kita tidak mahu, ya, Allah, kita minta kepada Allah supaya menjauhkan hati kita daripada sifat mazmumah, iaitu yang tercela. Itu ada 9 sifat mazmumah yang elok kita tak sah ada, ya, dalam diri kita. Okey. Dalam ini kedudukan hijrah dalam agama kita. Apakah kedudukan hijrah dalam agama kita? Ini diterangkan dalam surah An-Nisa ayat 97. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim qalu fima kuntum. Sesungguhnya orang yang dicabut nyawanya oleh Allah dalam keadaan menzalimi dirinya, qalu kunna mustad'afina fil ardh,
Maka bagaimana kamu ni? Mereka menjawab, kami orang-orang yang tertindas di muka bumi. Maka qalu alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha. Bukankah bumi Allah itu luas hingga dapat berhijrah di bumi itu? Ika ma'wahum jahannam wa sa'at masirah. Maka orang-orang itu ditempat di neraka Jahannam, dan Jahannam itu seburuk-buruk tempat kembali. Jadi ayat ni jelas memberitahu kepada kita, kalaulah kita ditindas, maknanya kita tidak dapat melaksanakan hukum-hukum Allah, tidak dapat melaksanakan apa yang diperintahkan Allah, kita masih duduk di tempat tersebut, maka Allah akan hantar kita ke neraka. Dan jangan ingat bila kita berdiam diri di tempat di mana yang tidak membenarkan untuk kita melaksanakan hukum-hukum Allah, maka kita dibiarkan begitu saja. Tidak. Kita akan dihantar ke neraka. Jadi janganlah kita duduk di tempat di mana perkara ini berlaku. Ini penting bagi kita. Mungkin kita perlu berhijrah ke satu tempat yang lain, yang lebih baik, yang lebih kondusif, yang mempunyai environment yang boleh menggalakkan kita untuk melaksanakan apa yang diperintahkan Allah. Dan mungkin tempat itu tempat yang kita duduk sekarang ni tak sesuai. Kerana environment dia yang tidak menggalakkan kita untuk melaksanakan perintah-perintah Allah. Jadi, menurut Syihab, iaitu seorang mufassir, ayat-ayat ini menjadi dalil bagi orang yang tidak dapat kebebasan dalam menjalankan agama di suatu negeri, maka wajib berhijrah. Maka wajib berpindah dari tempat tersebut ke tempat lain, atau bermigrasi ke negeri lain yang terdapat kebebasan dalam menjalankan agama, meskipun negeri kafir. Mungkin dalam negeri kafir kita boleh melaksanakan, mungkin dalam negeri yang mengatakan ianya Islam, tetapi dia menyekat kita daripada melaksanakan perintah-perintah Allah, maka kita kena pindah. Dan ini adalah pandangan Muhammad Quraish Shihab, iaitu seorang pentafsir ayat Quran yang terkenal. Jadi kita perlu beringat dalam hal ini. Jangan kita merasakan bahawa saya lemah, maka saya tak boleh pindah, saya duduklah dekat sini juga. Jadi ingat neraka itu adalah tempatnya bagi mereka yang tak mahu pindah. Okey. Hasil dari hijrah kita dapati bahawa Allah menjelaskan bahawa orang yang berhijrah di jalannya akan mendapat hikmah, mereka tempat yang luas, juga keuntungan dalam kehidupan. Jadi satu cara yang untuk melapangkan rezeki, kalau kita tengok rezeki kita disempitkan oleh kerana kita duduk di situ, di tempat di mana menyekat kita daripada melakukan ibadah dan perintah-perintah Allah, maka Allah akan lapangkan rezeki kita apabila kita berpindah atau berhijrah dari tempat tersebut. Dan hijrah dapat menjadi punca bagi pembangunan sebuah tamadun. Ini jelas kita lihat dalam sejarah. Sebagai contoh, Amerika, bangsa Amerika moden yang nenek moyangnya berasal daripada bangsa Inggeris. Mereka berhijrah daripada United Kingdom ke Amerika, dan hingga sekarang ni mereka telah mencipta satu tamadun mereka yang tersendiri yang lebih baik daripada Great Britain yang dikatakan tersebut. Jadi ini adalah menunjukkan kalaulah orang-orang yang bukan Islam berhijrah, Allah telah memberi mereka kelapangan rezeki, kepakaran, tamadun yang baru. Mengapa tidak Allah memberikan kepada kita sebagai seorang Islam yang berhijrah juga? Maka that's why kita kena berhijrah. Kita tak boleh duduk satu tempat yang menyekat kebebasan kita untuk melaksanakan perintah-perintah Allah. Sama hal dengan peristiwa hijrah Nabi Muhammad SAW. Serta kaum Muslim dari Mekah ke Madinah. Jadi ia menghasilkan satu masyarakat serta peradaban baru sebagai implementasi ajaran Islam. Sama juga kita dapati Nabi Muhammad SAW dapat melaksanakan perintah-perintah Allah dalam running a country, satu negara. Jadi negara Madinah itu adalah satu negara yang unik.
Semoga dengan adanya hal ini menjadikan kita lebih cerdik diri dalam menghadapi kehidupan ini. Jika ingin menemukan sesuatu yang lebih baik, maka kuncinya adalah berpindah tempat atau hijrah. Jadi macam saya pun, saya berasal daripada Kuala Kangsar. Tapi saya dapati bahawa untuk saya meningkatkan dari segi apa yang saya boleh dapat, maka saya berpindah ke Pulau Pinang. Jadi Alhamdulillah, berada di Pulau Pinang, saya mendapat ganjaran-ganjaran daripada Allah dalam kehidupan ini. Jadi ada pengecualian dari segi berpindah ni dan ini disebutkan dalam surah An-Nisa ayat 98. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Illal mustad'afina minal rijali wan nisa' wal wildani la yastati'una hilatan wa la yahtaduna sabila. Kecuali mereka yang tertindas, baik lelaki atau perempuan, dan anak-anak yang tidak berdaya dan tidak mengetahui jalan untuk berhijrah. Tetapi ada juga satu golongan di mana mereka ni tak ada ilmu, tak ada ilmu untuk berhijrah. Jadi mereka ini kita dapati namun terdapat pengecualian bagi orang yang disebut pada ayat 98 tadi. Ini orang yang lemah, baik lelaki, wanita maupun anak-anak, iaitu orang yang tidak mengetahui jalan keluar, serta orang yang tidak dapat mencari jalan keluar ni. Kelompok ini bukan termasuk yang diancam sebagaimana ayat 97 tadi. Cuma kita kena ingat mudah-mudahan Allah mengampun dosa mereka. Jadi kalau kita tengok ayat ini, tak semestinya. Allah tahu hati manusia. Allah lebih dekat pada manusia. Jadi dia tahu sama ada lelaki dan perempuan dan anak-anak itu memang betul mereka tak berdaya ataupun sengaja mereka tak melakukannya. Jadi sebagai apa orang kata precaution dia kata Allah menyebut mudah-mudahan Allah mengampun dosa mereka kerana perbuatan tersebut. Jadi menurut Muhammad Tahir bin Ashur, seorang lagi al-mufassir, ayat tersebut bermakna bahawa Allah berharap mengampuni dosa mereka yang tidak berhijrah kerana lemah. Jadi tak semestinya lah. Cuma Allah lebih mengetahui hati kita apakah niat di hati kita. Jadi dilema mengenai hijrah ni. Setiap tahun bila tahun hijrah datang azam yang terus diusahakan lagi kadang-kadang kita dapati azam yang kita buat itu kita tak capai, dan kadang-kadang kita dapat hutang yang diusahakan untuk diselesaikan juga tak selesai, dan kadang-kadang kita rasa takut untuk menyahut getaran cabaran baru yang akan datang dengan datangnya tahun yang baru. Saya akan tumpukan kepada azam kali ini, dan mungkin pada waktu yang lain kita akan bincang mengenai hutang dan juga menyahut cabaran baru ini. Saya akan tumpu pada azam kerana itu adalah satu perkara yang kita lakukan juga setiap tahun, tetapi azam yang kita lakukan itu tidak tercapai. Mengapa perkara ini berlaku? Jadi kita mahu hijrah kita ni berhijrah sesuatu yang hakiki, yang kekal, dan supaya apabila kita berniat untuk berhijrah, maka kita akan mendapat apa yang kita dapati ikut apa hijrah niat kita tersebut. Jadi hijrah hakiki ni untuk memastikan kita mendapatnya, kita perlu memahami peranan hati kerana Rasulullah juga menyebutkan bahawa pentingnya hati dan rohani di dalam kita untuk memastikan perkara tersebut. Dan kita perlu ada satu niat itu inginkan kebaikan, kerana barulah bantuan Allah itu akan ada. Dan yang ketiga, kita perlu memahami bagaimana hati itu berfungsi. Kalau kita faham bagaimana hati kita berfungsi,
maka dia akan dapat membantu kita untuk memastikan apa saja perkara azam ke ataupun semasa permula hijrah, maka ia akan dapat kekal abadi bersama dengan kita. Nabi, daripada Nu'man bin Bashir berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala wa inna bil jasadi mudghah idza salahat jasadu kulluh wa idza fasadal jasadu kulluh ala wa hiyal qalb. Maksudnya, ketahuilah bahawa pada jasad itu terdapat segumpal daging. Jika ia baik, maka baiklah seluruh jasadnya. Jika ia buruk, maka buruklah seluruh jasadnya. Ketahuilah bahawa ianya adalah hati ataupun jantung. Ini diriwayatkan dalam surah Al-Bukhari ayat surah hadis yang ke-52 dan juga dalam Muslim dalam hadis nombor 1599. Dua-dua ni adalah hadis sitah, ada hadis sahih sitah, iaitu yang memang telah disetujui oleh semua muhadis ini sebagai hadis yang sahih, hadis yang sahih. Dan juga daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, adapun Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak membaca, ya muqallibal qulubi tsabbit qalbi ala dinik. Maksudnya, wahai zat yang membolak-balikkan hati, teguhkanlah hatiku agar berada di atas agamamu. Kemudian aku bertanya, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kami beriman kepadamu dan kepada apa yang kamu telah bawa. Lalu apakah kamu masih bimbang kepada kami? Maka Rasulullah menjawab, ya, sesungguhnya hati manusia itu berada di antara dua jari daripada jari-jari Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana dia akan membolak-baliknya mengikut kehendaknya. Jadi Rasulullah sendiri pun takut, kerana kekuasaan semua letak pada Allah. Dan hati kita ni Allah boleh tukar-tukar mengikut apa yang dikehendakinya. Dan Rasulullah meminta kita supaya berdoa, supaya jangan hati kita ini, once kita telah pun mengikut apa yang diperintah Allah, bertukar menjadi kepada tak mengikut perintah Allah. Jadi perkara ini mungkin berlaku. Jadi kita perlu berhati-hati dan sentiasa ada harapan, mengharap kepada Allah supaya tidak melakukan perkara ini. Jadi amalan doa ini penting, amalan doa ini penting. Hadis ini menunjukkan bahawa Rasulullah SAW memperbanyak doa dengan doa tersebut, kerana hati ini kadang-kadang ia cenderung kepada ketaatan dan kadang-kadang pula ia cenderung kepada kemaksiatan. Memang hati itu dijadikan seperti itu. Selain itu juga, hati juga kadang-kadang cenderung kepada kesedar, kadang-kadang cenderung kepada alfa. Untuk itu doa ini bertujuan agar ditetapkan hati ini atas agama tanpa terpesong sedikit pun daripada agama yang mulia dan agama yang lurus. Jadi kita kalau boleh selalulah berdoa kepada Allah supaya jangan membolak-balik hati kita supaya mendekati kepada kemaksiatan, tetapi hendaklah menjadikan ini sentiasa cenderung kepada ketaatan kepada Allah. Jadi menjadi satu tuntutan kepada setiap insan itu untuk sentiasa berdoa. Kita kena berdoa dan mengharap kepada Allah serta memohon agar dikurniakan segala kebaikan dan dijauhkan daripada segala bala bencana. Di samping itu juga, hati atau jantung itu merupakan satu organ yang penting dalam badan manusia, yang mana yang menjadi faktor utama baik atau rosaknya sesuatu jasad seseorang itu. Akhirnya, marilah kita sama-sama kita mengamalkan doa yang mulia ini, di samping kita yakin akan berbaik sangka kepada Allah dalam setiap doa kita. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Dan perkara yang kedua ialah keinginan baik. Yang ini disebut dalam surah Al-Ankabut ayat 69. A'udzubillahi minasyaitanirrajim.
Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Dan orang-orang yang berjihad untuk mencari keredaan kami, kami akan tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami, dan sesungguhnya Allah bersama sama orang yang baik. Jadi kita diminta untuk sentiasa cuba mencari jalan mendekati Allah. Dan memang kita lakukan dalam setiap solat. Jadi kerana itulah pentingnya solat. Kita lakukan 5 kali sehari, dan setiap kali kita mengatakan dalam surah Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim. Supaya tunjukkan kita jalan orang yang mendapat kejayaan. Jadi kita berdoa sentiasa kepada Allah supaya kita berada di dalam landasan tersebut. Jadi dengan itu Allah akan memberikan kita, menjawab doa kita dengan meletakkan kita dalam landasan tersebut. Jadi dalam hal ini kita kena cek sama ada hati kita ni memang bersih untuk menerima ayat-ayat Al-Quran. Berikut Al-Quran hati yang bersih itu hati yang tunduk, hati yang tunduk dan tenang dan yakin dengan keputusan Allah, sebagaimana yang disebut dalam surah Al-Hajj ayat 54. Hati yang selamat, iaitu hati yang ikhlas kerana Allah dan bersih daripada kekufuran, kemunafikan dan kekinaan, sebagaimana dalam surah Asy-Syura ayat 89. Hati yang kembali, iaitu hati yang selalu kembali dan bertaubat kepada Allah, dalam surah Al-Qaf ayat 33. Hati yang takut, iaitu hati yang takut amalnya tidak diterima oleh Allah dan dia selalu khawatir tidak selamat dari azabnya, dalam surah Al-Mu'minun ayat 60. Hati yang bertakwa, iaitu hati yang mengagungkan syiar-syiar Allah. Ini disebutkan dalam surah Al-Hajj ayat 32. Hati yang mendapat hidayah, iaitu hati yang rela dan pasrah dengan ketentuan Allah. Ini disebut dalam surah At-Taqabun ayat 11. Hati yang tenang, yang disebutkan dalam surah Ar-Ra'd ayat 28. Dan hati yang hidup, itu hati yang merenungkan apa yang terjadi pada umat-umat dahulu yang melawan perintah Allah, dalam surah Al-Qaf ayat 37. Kalaulah hati kita ada kesemua sifat-sifat ini, 8 perkara ini, maka berarti hati kita adalah hati yang bersih dan ianya akan memudahkan untuk kita menerima hidayah daripada Allah. Dan kalau tidak, hati kita adalah kotor, setitik hitam jika tak dibersihkan, lama-kelamaan akan mengotori hati kita. Daripada hati yang bersih, dia akan menjadi hati yang kotor. Dan apabila hati itu kotor, maka hidayah itu tidak akan dapat masuk ke dalam hati kita. Dan perlulah bagi kita untuk mengenali hati, sebagaimana kita selalu membaca surah Ikhlas, surah Al-Ikhlas, di mana dalam tiada satu pun ayat pun yang disebut kata ikhlas, dalam surah Al-Ikhlas. Kalau kita baca, mana ada perkataan ikhlas? Kerana sifat ikhlas itu bukan untuk dipamerkan, kerana ia datang daripada hati, tidak dilihat oleh sesiapa melainkan Allah yang Maha mengetahui. Jadi ini pun selalu kita baca dan ingatlah bahawa hati, apa yang ada dalam hati kita itu perlulah kita jaga dengan baik. Okey. Jadi hati ni sebenarnya seperti cermin, Kalau kita tengok dalam cermin itu, itulah apa yang kita akan dapat lihat, jadi bergantung bagaimana kita melihat cermin tu. Kalau cermin itu bengkang-bengkok, maka kita bengkang-bengkok lah. Kalau lah cermin itu apa yang kita lihat dalam cermin tak sama, maka something goes wrong. Makna berarti satu sedang. Jadi hati itu juga bukan saja seperti cermin, kadang-kadang ia seperti bekas air. Kita boleh mengisi air dalam bekasnya, tetapi kalaulah kita meletakkan di dalam bekas yang kotor, maka bekas bersih akan menerima air bersih, tapi bekas kotor akan menjadikan air bersih menjadi kotor. Jadi itulah dia keadaan hakikat hati ini. Jadi kita untuk menerima perkara yang baik, hati kita kena bersih. Jadi kita kena bersihkan hati kita. Jadi bagaimana untuk membersihkan hati ini? Ini perlu kita lakukan dalam sepanjang kehidupan kita.
Kalau kita tidak lakukan, ianya tidak akan bersih. Ya. Kalau sebagai contoh cermin, ya, kalau cermin yang kotor, maka kita kena lap lah cermin tersebut supaya dia menjadi bersih. Ya. Dan Rasulullah daripada Ibnu Umar radhiyallahu an, Rasulullah bersabda, sesungguhnya hati itu berkarat sebagaimana besi berkarat jika terkena air. Tanya sahabat, ya Rasulullah, apakah pembersihnya? Sabda baginda, banyak mengingat mati dan membaca Al-Quran. Ini diriwayatkan oleh Baihaqi. Jadi kita boleh bersih mirror tersebut. Dan ada 5 cara yang sebenarnya untuk merawat dan menyihatkan hati kita. Pertama, membaca Al-Quran. Yang kedua, solat malam. Berkawan ukhuwah dengan orang-orang yang soleh. Dan berpuasa. Dan akhir sekali ialah berzikir. Berzikir. Jadi 5 cara ini akan dapat merawat dan menyihatkan hati kita. Perubahan akan sentiasa berlaku walaupun kita rasakan ianya tidak akan berlaku pada kita, tetapi dia akan sentiasa berlaku dari hari ke hari. Umur kita menjadi semakin tua, semuanya rambut akan menjadi putih dan muka akan berkedut dan itu akan berterusan. Jadi sama ada kita ingin sedar dengan keadaan-keadaan ini dan menjaga diri kita daripada lalai dengan perintah-perintah Allah, dan itu adalah tanggungjawab kita. So, saya ingat lagi satu yang sentiasa berlaku ialah perubahan cuaca. Ya, kita dapati perubahan cuaca sekarang berlaku sekarang ini. Yang perubahan cuaca ini juga akan menyebabkan kesannya kita kepada manusia. Hanya dengan melihat perubahan suhu daripada 1.5 darjah sentigrad pada 2 darjah sentigrad akan berlaku banyak perkara iaitu akan menyebabkan perubahan cuaca, akan menyebabkan kematian banyak spesies binatang, akan menyebabkan kekurangan air, akan menyebabkan ais di Arktik mencair, akan menyebabkan juga kesan kepada manusia dan kemungkinan ada juga yang akan menaikkan air laut di tepi pantai dan lain-lain lagi. Jadi apa yang kita lihat ialah masa ini sekarang ini berubah. Itu Arctic Sea yang kita lihat sekarang ini pun juga berubah. Dia menjadi semakin kecil. Kalau ais dulu banyak coverage dia, sekarang ini sudah berkurangan dari segi jumlahnya. Okey. Dan dari segi suhu pun kita dapati sekarang ni anomali dia berubah-ubah. Kalau di Malaysia kita dapati suhu laut Cina Selatan sedang berubah. Dan kalau berubah lebih daripada 2 darjah sentigrad, kita akan dapati akan berlakunya banjir di Kelantan, di Pahang dan lain-lain tempat. Dan ini sedang berlaku dengan tanpa kawalan kita. Dan kita dapati juga suhu juga naik daripada tahun ke tahun. Dan ianya tidak boleh kita stop, kita berhentikan kerana fenomena ini fenomena global. Hanya Allah saja yang boleh membantu kita dalam hal ini. Jadi kualiti juga menyebabkan apabila bertambahnya karbon dioksida, dia akan menyebabkan sebagai contoh beras ataupun padi yang kita gunakan untuk buat masak beras, untuk masak nasi, dari segi jumlah zincnya berkurangan, proteinnya berkurangan, ironnya, besinya, kandungan besi juga berkurangan. Begitu juga untuk wheat ataupun corn jagung pun juga berubah. Ini semua berpunca daripada bertambahnya karbon dioksida. Jadi perlulah kita berhati-hati kerana perubahan-perubahan cuaca ini akan berkesan kepada makanan yang kita makan setiap hari. Dan ini juga beri kesan terutama dari segi harga. Kita dapati harga berubah apabila keadaan berlakunya kemarau di Russia. Kita akan dapati harga wheat berubah. Begitu dia dengan harga corn itu jagung berubah apabila berlakunya drought di Amerika. Dan bila berlakunya drought di Brazil, bagi peminat-peminat minum kopi, juga dapati harga kopi juga bertambah. Jadi semua ini kesan kepada perubahan cuaca. Jadi kesimpulannya, perubahan itu akan sentiasa berlaku sama ada kita sendiri nak berubah dan menukarkan
dan menjadikan azam untuk kita berubah dengan baik. Kalau tidak, maka dunia ini akan memaksa kita untuk berubah dan kita tidak dapat melakukan apa-apa. Dan sesungguhnya kita hanya ada satu planet saja. Ini dia planet kita, dunia ini. Dan kita tak ada planet B di mana kita boleh pergi tempat lain. Jadi itu saja yang kita ada. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi alhamdulillah selesai sudah pembentangan daripada Datuk Profesor Dr. Kamar Aziz Ibrahim. Terima kasih atas pembentangannya. Sungguh padat, bermula daripada sedikit kiranya kita tazkirah balik kita ingat balik semula bagaimana peristiwa hijrah berlaku pada Rasulullah dan para sahabat daripada Mekah ke Madinah. Kemudian kita melihat dari sudut hijrah hakikinya itu, iaitu macam mana kita saban tahun, bila kita masuk tahun baru ni kita sentiasa nak buat azam baru kan. Tapi macam mana kadang-kadang kita tak kesampaian, orang kata kan, tak kesampaian azam yang kita nak cita-citakan tu. Jadi mungkin ada beberapa perkara yang kita perlu buat untuk memastikan azam kita tu kita mampu untuk capai lah. Dan sedikit insight dari sudut perubahan-perubahan yang berlaku secara global, mungkin memberi satu implikasi dan satu orang kata kena pandang lah kan, kena pandang sebabnya takkan kita nak duduk di takut yang sama kan, takkan kita nak duduk dalam zon selesa kita kan? Dan kita patut melakukan satu perubahan lah untuk kita survive kan, survival di atas muka bumi Allah ni insyaAllah. Jadi insyaAllah saya buka ruang untuk sesi soal jawab ataupun mungkin ada ingin berkomentar. Saya buka ruang kepada siapa yang ada dalam ruangan Zoom ataupun yang ada live, yang melihat secara live di ruangan YouTube ataupun Facebook. Boleh lontarkan soalan dan insyaAllah nanti kalau yang mana yang ada bertanya di ruangan live, nanti insyaAllah akan ada admin teknikal akan paskan kepada saya. Ya. Cik Arifin ada apa-apa nak tanya ke? Kalau tak ada, saya ajukan sikit lah soalan sikit lah. Saya rasa bila kita bercerita pasal hijrah, antara peristiwa signifikan dalam hijrah ni ialah peristiwa Sayyidina Umar lah. Sayyidina Umar mengisytiharkan hijrah dia tu kan. Dia menimbulkan satu persoalan lah kan. Mengapa Sayyidina Umar boleh bertindak sebegitu rupa kan? Maknanya dia mengisytiharkan hijrahnya. Tapi Rasulullah sendiri dia berhijrah secara bersembunyi kan? Maknanya dia senyap-senyap lah kan. Dan adakah itu memberi satu gambaran macam mana kita nak buat satu perubahan dalam diri kita lah kan? Adakah kita perlu mengisytiharkan secara terang-terangan aku nak berubah kan, bagi buat story kan, dalam bagi tahu statement dalam Facebook kan, saya nak berubah ini kan, ataupun saya bagi tahu saya hari ni bermula pada ini saya akan hijrah keluar daripada Malaysia ni kan. Adakah bagaimana tu Prof? Sebab yelah Sayyidina Umar satu contoh dan Rasulullah tu satu contoh tu. Macam mana Prof? Alhamdulillah, itu satu soalan yang agak menarik untuk kita fikirkan bersama ya. Kita kena tengok perwatakan di antara Rasulullah SAW dan juga Umar Al-Khattab. Kedua-duanya mempunyai perwatakan yang berbeza. Kalau kita perhatikan Rasulullah sendiri dia, kalau kita perhatikan dari segi bacaan kita kita akan dapati bahawa Rasulullah dia tak suka konfront. Maknanya dia tak suka approach gaduh-gaduh ni kalau nak guna istilah kita lah zaman ini. Berbanding dengan Umar Al-Khattab ni, memang dari mula lagi dia nak bergaduh. Ketika sebelum dia Islam lagi dah, memang orang semua takut kat dia. Kerana dia ni jenis
quote unquote kaki gaduh. Kaki gaduh. Jadi oleh kerana dia mempunyai satu sifat yang seperti itu, jadi dia suka challenge orang. Orang kaki gaduh ni memang dia suka challenge orang. Dia tak peduli siapa pun. Dia kalau siapa nak challenge, dia lagi suka. Jadi itu adalah satu daripada sifat-sifat yang diberikan oleh Allah kepada kita. Jadi questionnya sekarang, yang mana kita nak buat? Yang mana nak buat? Tu kena tanya diri kita lah. Adakah kita ni jenis kaki gaduh punya? Kerana Rasulullah berkata, sesiapa yang sebelum Islamnya dia memang kaki gaduh, lepas Islam pun dia akan kaki gaduh jugalah. Cuma kaki gaduh bukan tak tentu ada lah. Macam Umar masa sebelum itu, dia kaki gaduh kalau siapa cakap je pasal Islam, dia akan cari. Adik dia sendiri pun dia tampak. Jadi itu menunjukkan betapa kaki gaduhnya dia lah. Tetapi Allah nak dia sebagai menjadi orang Islam. Jadi bila dibacakan surah At-Taha, dia terkejut. Kalau siapa yang faham ayat itu dalam bahasa Arab, surah At-Taha ni, dia sebut turunnya ayat Quran ni bukan nak nyusahkan kamu. Terkejut dia. Dia kata, tahu ada pula Tuhan Allah yang bercakap dengan dia. Dia tak sangka ada orang berani cakap dengan dia. Astagfirullah lah. Jadi bila dia dengar itu terus lembut hati dia. Selalunya orang kata orang kaki gaduh ni, jangan kita lari, kita kena kaki gaduh juga dengan dia. Baru dia terkejut. Dia kalau kita lari, dia lagi serang kita. Ini pengalaman saya sendirilah secara personal. Saya dapati memang begitu. Kalau orang kaki gaduh, kita pun kaki gaduh juga lah. Tetapi kalau orang tu berlembut, jangan pula kita jadi kaki gaduh. Dia lari terus pada kita pula. Habis dakwah kita. Jadi inilah dinamakan dakwah bil hikmah. Jadi kita kena tengok keadaan situasi dan kita tanya diri kita, adakah kita ini jenis apa? Hanya kita je yang tahu sebenarnya siapa kita. Wallahualam. Okay, baik-baik. Maknanya kita kena baca diri kita dululah. Kena baca. Kita ni puatakan macam mana kan? Adakah kita ni cengeng macam Sayyidina Umar kan? Ataupun kita lembut seperti Rasulullah SAW kan? Baik. Mungkin ada lagi soalan dapat Cik Arifin ke? Kalau tak saya teruskan. Mungkin ni lah kot. Sebabnya bila kita cerita pasal hijrah, hijrah ni, bila Rasulullah hijrah tu, dia bersama dengan seorang sahabat dia, sahabat yang paling rapat dia, iaitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq kan. Jadi memang dia memang disusun dan diwahyukan pun kan, supaya Sayyidina Abu Bakar ni menemani Rasulullah sendiri untuk berhijrah. Jadi bila kita cerita pasal, bila kita nampak dari situlah kan, Rasulullah ditemani oleh Abu Bakar, kita boleh faham yang bila kita nak berhijrah ni, kita kena ada teman, kita kena ada orang yang bersama dengan kita lah kan. Macam mana pula benda tu yang kita boleh aplikasikan dari sudut perubahan diri itu sendiri kan? Apa yang kita boleh nak bawa? Adakah kita kena ada macam mana kawan-kawan yang kita perlu cari dalam usaha nak merubah diri itulah kan? Okey, yang ini pun satu soalan yang baik. Kalau kita lihat ya, mengapa Rasulullah mengajak Abu Bakar Siddiq ya untuk bersama-sama? Dekat sini kita lihat ya bahawa Rasulullah memberitahu kita ya, Allah memberitahu kita bahawa persahabatan ya di antara keduanya itu adalah agak akrab ya, agak baik ya. Sehingga kalau kita lihat ya, dari segi semasa hijrah itu sendiri ya, ketika Rasulullah berehat ya, dan masa itu keluar kala jengking ya, daripada lubang di dalam gua tersebut, kerana mereka berada dalam gua, dan oleh kerana Abu Bakar ni seorang sahabat yang baik ya, dia boleh tutup lubang tu dengan jari dia dan digigit oleh kala jengking tu tangan dia. Jadi dia nak menunjukkan kepada kita bahawa itulah dia tahap persahabatan yang yang tak ada tandingnya.
Rasulullah sendiri mengajak Abu Bakar sebagai seorang sahabat. Jadi Rasulullah telah pun memberitahu kepada kita bahawa Abu Bakar itu sahabat. Dan apabila dia nak berhijrah, berarti dia ingin mencapai sesuatu kebaikan. Dan untuk mencapai sesuatu kebaikan, adalah bagus kalau kita ajak satu orang yang kita rasa adalah sahabat kita, supaya dia juga menikmati kebaikan tersebut. Bukan kita aja pergi seronok-seronok, dah dapat benda yang bagus-bagus, tinggal lah sahabat, tinggal lah semua orang. Ini pun lagi satu masalah yang kita hadapi masa zaman ini. Dia dah kaya, dia dah dapat naik pangkat, dia tinggal semua. Dia lupa kawan-kawan seperjuangan dahulu. Kita memang diajar pada ketika tersebut. Dan respon kritik, orang kata, menjawab kepada persahabatan yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW kepada Abu Bakar, iaitu seorang manusia biasa yang bukan juga seorang Rasul, tetapi still dia menunjukkan bahawa dia adalah sahabat, sahabat. Dan Abu Bakar sendiri pun menunjukkan bahawa dia pun juga sahabat dan dia protect Rasulullah itu dengan cara yang apa yang dia sanggup buat. Kita pun jangan nak berlebih-lebih. Apa yang kita sanggup buat, kita buat. Mana yang kita tak sanggup buat, kita tak boleh buat apalah. Kerana macam Abu Bakar adalah manusia biasa. Yang berbanding dengan Rasulullah ialah seorang Rasul dan kekasih Allah. Jadi kalau nak ikutkan Rasulullah, itu berganda-ganda lebih tinggi. Sehingga I think yang paling famous dalam surah Al-Quran diceritakan ada dua orang sahabat yang berduduk di dalam gua, dua orang. Seorang tu rasa takut, lagi seorang tu yakin dengan Allah dan dia beritahu jangan takut kerana Allah itu ada, akan membantu kita. The point is membantu kita. Dia tak kata dia akan membantu anak. Dan tu salah dia bantu anak, dia akan bantu anak lah. Tak ada, dia tak cakap macam tu. Dia kata akan membantu kita. Jadi itu menunjukkan persahabatan. Dan kita harus mempunyai persahabatan seperti itu. Wallahualam. Alhamdulillah, terima kasih Datuk. Mungkin ada lagi, Cik Rifin masih ada lagi dalam talian ke, ataupun ada yang daripada YouTube ataupun Facebook live, ada yang bertanya? Ada lagi kalau tak mungkin soalan terakhir lah kot daripada saya. Soalan terakhir daripada saya. Saya sebenarnya tadi tertarik pada awal-awal pembentangan Prof tadi. Prof menyenaraikan beberapa haiwan yang terlibat dalam peristiwa hijrah ni kan. Jadi mungkin ni kira macam soalan cepu mas lah kot mungkin. Saya pun tak dapat lagi gambaran bagaimana apa signifikannya haiwan-haiwan ni dalam proses hijrah ni, dari yang mana kita boleh nak pelajari dari sudut kita lah nak berhijrah dari sudut perubahan diri kan. Sebab yang kita nampak haiwan-haiwan tadi tu membantu Rasulullah dari sudut hijrah fizikal tu sendiri kan. Jadi kalau yang ni ada tak signifikannya haiwan-haiwan ni, mungkin maknanya haiwan-haiwan ni simbolik kepada apa-apa ke dalam kita nak memaknai hijrah perubahan diri kita ni kan. Okey, yang ini pun juga satu soalan yang amat baik sebenarnya. Mengapa yang saya highlightkan haiwan-haiwan ini Kerana kita kena ingat kita selalu expect Allah akan hantar somebody dan kita tak pernah masuk haiwan. Kita selalu kata okey, Allah akan membantu kita dengan hantar orang kaya ke, ataupun hantar orang yang bawa kereta ke, dan orang yang boleh bawa wang ke. Tapi pernahkah terfikir pada kita bahawa tentera Allah, saya gunakan istilah tentera Allah yang akan membantu kita itu, mungkin dalam berbagai bentuk. Dan yang paling kita selalu tak pernah ingat ialah binatang. Binatang ni kadang-kadang kalau kita berjalan, kadang-kadang kalaulah Tuhan nak selamatkan kita, kadang-kadang kucing tadi lalu depan kita, kemudian dia slow orang kita. Setengah orang daripada kita, dia tengok je kucing lalu, dia sepak je terus. Tapi yang sebenarnya Allah mungkin lalukan kucing itu supaya kita terlewat 1, 2, 3 saat untuk menyelamatkan kita akan berlaku sesuatu yang di depan yang kita tak nampak. Tetapi
selalunya kita lupa kan. Begitu juga dengan burung-burung. Kadang-kadang burung-burung ni tiba-tiba bising. Kita pun terberhenti daripada apa yang kita lakukan. Mungkin 2-3 saat tersebut itulah dia waktu yang menyelamatkan kita daripada berlaku apa-apa di masa depan. Jadi kalau bolehlah ya bagi kita ya, bila kita menghadapi keadaan yang involve dengan binatang ini, kita sepatutnya bersyukur kepada Allah. Sama ada dia lalu ke, dia berbising ke, semua perkara ni, kita anggapkan itu adalah mungkin untuk membantu kita. Yang Allah tak cerita, tak memberitahu kita secara direct. Mungkin kalau orang manusia, mungkin kita tahu, masa kita nampak dia akan membantu kita. Tetapi tentera-tentera Allah ni juga membantu. Dan itulah cara Allah untuk membantu kita. Dan kadang-kadang dia juga menunjukkan kita jalan yang betul ya. Sepatutnya kita belok kiri, kita tengok dia lalu ke belah kanan, kita tak boleh elak lah, kita kena pergi belah kiri ataupun kita kena pergi belah kanan kadang-kadang. Kita bersyukur kepada Allah ya, kerana memberi kita petunjuk dengan menggunakan binatang yang selalu kita tak pernah fikir dan selalunya kita anggap perkara ni perkara remeh. Ini bukan remeh sebenarnya. Ini adalah satu perkara yang dahsyat yang Allah berikan. Satu contoh yang selalu saya gunakan ialah kita pergi solat kadang-kadang. Bila kita pergi solat, katakan lalu burung dia terus jatuh dia punya tahi di atas baju kita. Kenapa? Mungkin baju tu tak bersih. Jadi Allah nak beritahu lah kita, pergi salin baju. Kalau tidak, you sembahyang, dah memang tak bersih. Kita tak tahu pun dia tak bersih. Tapi Allah sengaja tunjuk kepada you bahawa dengan dia jatuhkan binatang tu dengan tahi di atas baju kita, kita tukar baju tu, jadi secara tak langsung kita dah mempunyai satu benda yang bersih dan kita beribadat. Kerana najis dia di atas pakaian semasa kita solat tu tak tertima. Jadi again benda-benda macam ni kadang kita tak fully realize. Tapi ada satu perkara yang saya nak sebut dekat sini yang banyak kita ignore. Allah jadikan satu binatang iaitu lalat. Lalat ni dia takkan pergi kecuali tempat yang kotor. Kalaulah lalat datang kat kita, then something wrong. Lalat ni dia takkan pergi ke tempat yang bersih. Jadi berarti kalau kita tengok lalat ni duk hinggap kat kita aja, kat orang sebelah pun dia tak ada pergi hinggap. Dia better balik dan mandi dan buat sesuatu perkara. Itu adalah cara Allah untuk tolong ya, betul menunjukkan Allah sayang kat kita. Dia nak pastikan kita bersih dan kita beribadat kepadanya. Jadi itu pun again, ni benda-benda binatang ni ramai orang tak alert ya mengenai perkara ni. So wallahualam. Baik. Kiranya satu insight yang menarik lah. Mana kita perlu, yalah, mereka pun makhluk Allah juga kan. Makhluk Allah yang mana mereka sentiasa patuh kan pada Allah. Mereka, yalah, sebab mereka tak ada nafsu. Yalah, nafsu mereka ada. Mereka tak ada macam kita ni duk buat akal sendiri kan. Mereka ni sentiasa berzikir pada Allah kan. Yalah, kita perlu insafi lah kan dengan apa saja yang di sekeliling kita kan. Haiwan, tumbuh-tumbuhan yang jundullah lah kan. Tentera-tentera Allah tu sendiri. Baik, insyaAllah. Mungkin saya last daripada siapa-siapa, kalau tak kita simpulkanlah untuk malam ini. Ada Baik, alhamdulillah. Untuk malam ini satu kupasan topik yang sangat perlu kita hayatilah kan. Sebabnya kita macam-macam berlaku di sekeliling kita dan patut kita lakukan satu perubahan. Dan bila kita nak melakukan satu perubahan tu, saya rasa ini daripada pembentangan Prof sendirilah, yang kita boleh simpulkan sendiri ialah tazkiyatun nafs tu sendiri lah. Pembersihan jiwa tu perlu dimulakan dahulu kan, sebelum kita memulakan apa-apa kan. Sebabnya seperti mana yang Prof sebutkan tadi,
hati kita ni ibarat bekas kan. Hati bekas kalau kita tak bersihkan dulu, macam mana nak dapatkan benda-benda yang suci dalamnya tu kan. Jadi perlu bersihkan. Ibarat macam kita nak macam tadi lah nak semayang tadi tu kan. Macam mana kita nak semayang dalam keadaan kita kotor kan? Kita kena perlu tukar sucikan diri kita dulu, sucikan pakaian kita dulu kan, supaya barulah kita dapat menghadap Tuhan. Barulah kita dalam konteks perubahan diri, kita dapat melakukan satu yang baik dalam diri kita, insyaAllah. Jadi saya rasa sampai itu saja untuk usrah kita pada malam ini. InsyaAllah kita akan bersua lagi pada minggu hadapan. Tajuknya saya rasa sangat mantap, insyaAllah minggu depan. Saya wakili kluster sains dan pembangunan mapan Aduah Ilmu Nabim. Mohon ampun, minta maaf jika ada salah dan silap. InsyaAllah kita tangguh usrah kita pada malam ini dengan tasbih kafarah dan surah Al-As. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.